Okey, hai, bertemu kembali lagi kita. Okey, untuk, apa ni, untuk kuliah yang seterusnya, kita sambung ya daripada yang bahagian 2 tadi. Okey, kita bagi contoh satu ya. Okey, contoh satu retorik penceritaan tadi kan. Okey, cerita. Okey, ini, dalam karangan, autobiografi A. Samad Said lah. Okey, kenal tak A. Samad Said siapa? Tak kenal nanti kena kenalkanlah ya. Okey, seperti yang saya beritahu tadi, kalau biasanya dalam, retorik penceritaan ini, mungkin retorik penceritaan ini, um, boleh ditemukan dalam novel, dalam karangan autobiografi, okey, dalam berita juga, dalam rencana juga ada di mana-mana banyak menggunakan retorik penceritaan inilah. Okey, seperti contoh ini, okey, ini juga kalau dalam kelas saya suka, untuk pelajar baca. Baca dengan retorik yang betul lah. Okey, kalau kita lihat biasa je bahasa yang digunakan ini. Okey, boleh dikatakan saya menggunakan sebahagian besar masa saya di Dewan Bahasa dan Pustaka. Selain itu, saya selalu berlega-lega di kedai-kedai museum, kedai-kedai buku, muzium, arsip negara, universiti-universiti dan menghadiri pameran seni atau seminar di mana-mana. Jikalau saya ke DBP, biasanya saya tiba di sana pukul 9 pagi. Saya menggunakan masa untuk berinteraksi dan berbual-bual dengan rakan-rakan. Kemudian saya ke tingkat 5. Dari sana saya turun dari tingkat 1, dari satu tingkat ke satu tingkat. Dari satu meja ke satu meja hinggalah ke bawah. Saya berbincang tentang seni, sastra, budaya, buku saya dan berbagai-bagai hal dengan editor, penulis dan siapa sahaja atau menghadiri sesuatu yang dianjurkan di situ. Okey. Bukan saya nak kata saya pun ada bahagian kita tak reti juga nak guna kan, tapi kena sesuai dengan bercerita itulah. Okey, contoh kalau semalam saya nak hadiri kuliah bahasa Melayu, bahasa Melayu ilmiah secara dalam talian. Tiba-tiba pensyarah kata, um, kuliah dibatalkan. Jadi saya berasa sangat kecewa, sangat-sangat kecewa. Itu teknik lain pula. Biasanya kalau dalam forum, amat menarik kalau anda dapat mengulang perkataan yang sama. Macam tadilah, saya berasa sangat kecewa. Sangat-sangat kecewa. Menunjukkan penekanan kepada frasa itu, perkataan itu, ayat itu. Okey. Jadi, amat menariklah sebenarnya kan dalam teknik cerita ataupun teknik apa sekalipun kita boleh mengulang perkataan, yang sama. Ulang perkataan jangan ulang isi. Ulang perkataan tu tak semua bahagian lah, maksudnya ulang perkataan yang kita rasa perkataan itu ataupun isi itu ataupun poin itu sangat penting, untuk diberi penekanan. Sebab itu berlakunya, pengulangan. Okey. Okey, biasa dalam kelas saya suruh pelajar baca ni, seronok dengar, macam-macam gaya ada. Okey, contoh yang kedua. Okey, contoh kedua ini, hampir semua tenaga saya telah hilang di kesibukan yang melampau pada hari ini. Sejak pagi tadi, saya bertungkus lumus menguruskan hari sukan yang berlangsung di kolej saya. Sepanjang hari saya langsung tidak melabuhkan punggung untuk berehat. Sebagai ketua AJK Sukan, ini adalah tugas saya untuk memastikan kesemua aktiviti hari sukan berjalan dengan teratur dan lancar. Selain itu, saya berlega-lega di sekitar kawasan kolej untuk memastikan semua pelajar terlibat dalam program ini. Tepat pukul 7 malam, akhirnya saya dapat melepaskan nafas lega setelah tamatnya program yang julung kalinya diadakan. Okey. Ini contoh teknik cerita lah. Okey. Hari ini saya berasa sangat tertekan kerana dari pagi, seawal pagi sehinggalah lewat petang, kuliah secara dalam talian. Saya berasa sangat tertekan dengan line yang terputus-putus, sambungan internet yang sekejap ada, sekejap tak ada,
Jadi saya mohon kepada doktor untuk memberi pengecualian kepada saya supaya saya tidak hadir kuliah doktor pada hari ini. Boleh ke? Itu contohlah. Contoh nak menceritakan keadaan anda yang begitu syarat dengan kepenatan, keletihan dan sebagainya. Itu ceritalah, cerita. Itu lebih bagus. Itu lebih bagus kalau kita guna doktor, boleh tak saya nak tak boleh tak saya nak mohon tak datang kelas hari ni. Yang mana satu anda rasa kalau anda jadi pensyarah ke jadi cikgu, yang mana satu anda rasa lagi berkesan dengan teknik penceritaan saya tadi ataupun sekadar menyatakan meminta izin tadi? Doktor, boleh tak saya nak minta pengecualian kelas hari ni, saya tak nak hadir kelas hari ni, boleh tak? Ataupun, doktor, hari ni dari pagi sampai malam, sampai lewat petang, mata saya asyik tertumpu di komputer sahaja. Saya rasa nak terkeluar dah biji mata saya menghadap komputer, menghadap telefon, menghadap skrin telefon. Jadi saya mohon, boleh tak kuliah hari ini kita tangguhkan dulu? Boleh tak, doktor? Itu yang mana lagi berkesan? Kalau saya suka yang itu. Okey. Mungkin sebab ada kita maksudnya kalau orang bahasa ni dia bukan suka bahasa yang melengit-lengit. Tidak. Tapi orang bahasa ni dia suka tengok bagaimana orang menggunakan bahasa. Okey. Itulah. Okey, nanti kalau tak nak datang kuliah ke apa, nak bagi cadangan apa, cuba gunakan teknik yang bagus ya. Jangan kata sekadar menyatakan, sekadar mengungkapkan sahaja. Macam tadilah, tak ada retorik kan, sekadar mengungkapkan. Semua orang boleh kata, doktor saya nak cadangan kuliah hari ni boleh tak? Doktor cancel kuliah hari ni boleh tak? Semua orang boleh bagi cadangan gitu. Tapi bahasa itu yang lebih penting ya. Okey, bahasa itu sangat penting dalam pengucapan kita lah. Okey, habis cerita. Okey, kita pergi yang ketiga, retorik penghujahan. Okey, memberi hujah lah. Biasa hujah ni dalam pertandingan, dalam debat, pidato, syarahan. Okey, forum juga, ada unsur debat juga, perbahasan, perbicaraan forum, penulisan akademik, contohnya nak tulis proposal nak sambung master, proposal nak sambung PhD, proposal nak buat kertas penyelidikan, proposal akhir tahun, penulisan tesis, kertas projek dan sebagainya. Okey, bertujuan untuk menegakkan pendapat kita. Dengan nak tegakkan pendapat tu macam mana? Tak boleh nak menyatakan saja, saya nak menegaskan saya sayang sangat dekat awak. Tak boleh, tak cukup dengan itu. Tak cukup dengan itu untuk menegaskan pendapat kita, menegaskan fikiran kita. Jadi kena ada alasan, kena ada bukti, kena ada isi, keterangan, contoh dan sebagainya. Kau tahu tak, saya sayang dekat awak. Saya dah buat macam-macam untuk awak. Saya dah beli itu ini, saya dah luangkan masa dengan awak. Saya dah dah jumpa keluarga awak. Saya dah bagi segala-galanya yang apa yang awak mahu. Jadi kena ada unsur-unsur yang memberi penegasan kepada saya sayang awak. Itu contohlah. Biasa pelajar kalau bagi contoh macam tu, segar biji mata dia dalam kelas lah. Okey, ni tak tahulah kod-kod uh, buka nota tapi telinga tak tahu ke mana kan. Okey, jadi untuk penghujahan ni bukan sekadar menyatakan, bukan sekadar memberikan, menegakkan pendapat dengan ayat-ayat begitu, tapi kena ada alasan, bukti, isi yang konkret, keterangan, contoh dan sebagainya. Ini dari sini dah timbulnya bulan bintang pun sanggup ku petik, lautan api sanggup ku renangi. Yang mengarut-ngarut tu adalah. Okey. Okey. Jadi penghujahan ini untuk meyakinkan orang supaya setuju dengan sesuatu pendapat. Ini salah eja ni, sesuatu pendapat ya. Kita nak yakinkan orang supaya setuju. Kalau pendedahan tadi nak bagi tahu je kan. Tak setuju tak apalah. Nak bagi tahu apa yang kita tahu. Asalkan orang tu faham. Okey, kalau hujah ni kita nak suruh orang percaya kat kita, kita nak suruh orang terima kita nak suruh orang dengar kata kita. Kita nak suruh orang bersetuju dengan apa yang kita nyatakan itu. Itu penghujahan. Okey, penghujahan. Dan dalam retorik penghujahan ini ada 3 perkara penting, iaitu saranan, data yang benar, premis yang benar. Saranan ni maksudnya idea kita lah. Okey, kita dah nyatakan idea kita, saya sayang awak. Kemudian data yang benar. Apa buktinya? Apa bukti sayang? Dah jumpa keluarga,
Apa lagi ya, banyaklah anda lebih arif ni bab-bab ini ni. Kalau dalam kelas ni macam-macam jawapan kalau saya tanya ni. Apa? Kalau saranan saya sayang awak, apa data yang berkaitan saya sayang awak ni? Bagai idea, macam-macam idea lah keluar. Macam-macam data yang keluar. Okey, dan premis yang benar. Premis yang benar ni maksudnya kenyataan yang benar, bukan kita reka. Macam kita kata, saya dah jumpa family awak, betul ke? Bila? Kita boleh nyatakan saya dah buat itu, dah buat ini, tetapi tidak ada premis yang benar, data ataupun kenyataan. Premis ni maksudnya kenyataan, penyataan yang benar, sesuatu yang benar yang menyokong kepada data ini. Okey, itu yang maksudkan premis yang benar. Kebanyakan hujah-hujah yang dapat dipatahkan, yang dapat di apa kata, dapat dinafikan disebabkan oleh tiadanya premis yang benar ini. Data kita boleh bagi, tapi premis kenyataan yang berkait dengan data, berkait dengan saranan ni tak banyak yang kita dapat sumbangkan. Okay, macam contoh juga dalam pengujahan ni juga di dalam mahkamah kan, dalam mahkamah seorang peguam bela membela anak guam dia macam mana. Okay, kalau sebenarnya sangat menarik kan kalau kita dapat buat kajian tentang retorik penghujaan dalam perbicaraan dalam mahkamah ke dalam soal siasat polis, tapi data-data itu saya rasa tak silap saya sulit. Dulu masa saya master dulu ada keinginan juga untuk mengkaji retorik dalam soal siasat polis, tapi susah nak dapat data yang sangat susah. Kita nak tengok kan bahasa macam mana dia guna. Okay. Okey, seterusnya. Pengujahan juga dikenali sebagai pemujukan yang rasional. Mujuk juga, dia pujuk orang untuk percaya dia. Tapi menggunakan kaedah yang rasional, yang dapat diterima akal. Dapat terima akal tadi tu dengan saranan, data dan premis yang benar lah. Sebab itu kita panggil pemujukan rasional. Okey, pendekatan pengujahan ini memaparkan pendapat penulis tentang sesuatu perkara berdasarkan fakta yang telah diketahui. Okey, contohnya anda wakil MPP contohnya. Okey, idea anda ialah nak membina satu jambatan menghubungkan MACD ke UMT. Contoh. Okey, ini contoh. Okey, sebabnya semua orang tahu pelajar menghadapi kesukaran untuk pergi ke MACD tu, untuk pergi ke restoran itu. Okey, jadi semua orang tahu kena tempah, pelajar-pelajar pun tahu kena tempah apa Grab, apa kena berjalan kaki jauh, apa semua. Orang tahu dah kesukaran itu, masalah itu orang tahu. Okay, jadi kita nak tegakkan masalah itu dengan kena ada benda ni lah, saranan berbalik kepada saranan, data dan juga premis yang benar itulah. Premis yang benar mungkin kita buat soal selidik dah. Berapa peratus pelajar yang setuju dengan idea ini? Nak menyokong kepada data, nak menyokong kepada saranan itu. Okay. Okey, kemudian banyak menggunakan proses mental melalui penakulan. Ya betul, proses mental melalui penakulan maksudnya kita kena fikir bukan sekadar atas kertas, kena fikir di luar kotak. Macam mana nak semua yakin dengan kita. Okey, pengujahan juga melibatkan fakta yang diambil daripada luar minda, okey, dan kemudian dijadikan hujah, okey, dan seterusnya membentuk idea yang hendak disokong itulah. Okey, hujah ini biasanya digunakan oleh tak semestinya ahli sains juga, semua orang gunakan ini untuk menulis apa-apa cadangan pendidikan macam proposal tadi itulah saya sebut tadi. Okey, penghujahan membentangkan bukti. Okey, bila sebut hujah ni kena ada bukti, kita nak membentangkan bukti, nak membentangkan data supaya diterima. Sebab matlamat hujah ni nak semua setuju, nak semua terima, nak semua menyokong kita. Jadi kena adalah perkara-perkara yang berkaitan itulah. Okey. Okey, seterusnya penghujahan ada dua, ada induktif, ada deduktif. Okey, kalau induktif ini melibatkan fakta spesifik kepada fakta umum, dia spesifik dulu, dia umum dulu. Okey, dulu masa saya belajar di darjah 4, darjah 5 bersama saya lah, cikgu pernah ajar ada dalam penulisan kita ada perenggan induktif dan juga perenggan deduktif. Kalau perenggan induktif, sama juga dalam konsep ini ya, kalau perenggan induktif, kita nyatakan dulu isi yang spesifiknya apa dia. Isi spesifik ni maksudnya isi utamanya apa dia. Okey, faktor kemalangan jalan raya disebabkan oleh kecuaian pemandu. Itu yang spesifiknya.
Faktor disebabkan oleh kecuaian pemandu. Kita nak cerita tentang faktor kemalangan jalan raya disebabkan oleh kecuaian pemandu. Jadi kita nyatakanlah bukti data, ini yang dimaksudkan dengan umum. Umum ni maksudnya huraian. Spesifik ni kita nyatakan dulu yang spesifik baru bagi huraian. Okey, kalau dalam bahasa Inggeris kita sebut inductive reasoning ke, tak silap saya. Okey, kalau deduktif ni deduktif reasoning lah. Okey, umum dulu menyatakan yang umum, barulah bagi isi yang spesifik. Okey, itu induktif deduktif ya. Okey, ini contoh penghujahan induktif, yakni menggunakan isi yang spesifik dulu, menyatakan isi yang spesifik, kemudian umum. Okey, ini salah satu ya. Okey, salah satu punca mutu sukan bola sepak negara merosot ialah pemain negara tidak mencapai tahap yang tinggi. Okey, ini yang spesifiknya. Ini spesifiknya, ini nak dibincangkan. Mutu bola sepak negara merosot disebabkan oleh disiplin pemain negara tidak mencapai tahap yang tinggi. Ini faktornya, ini puncanya. Jadi ini adalah huraiannya, umum lah, yang umum. Okey. Okey, sama juga deduktif. Okey, deduktif dia menyatakan umum dulu, huraian dulu. Okey, ini huraian dia nyatakan. Okey, ini huraian. Kemudian yang spesifiknya ialah mengenakan denda dan hukuman kepada penjenayah jalan raya. Ini hukuman. Okey, ini hukuman pula. Ini adalah spesifik. Isi utamanya adalah cara nak mengatasi kemalangan jalan raya ialah mengenakan denda dan hukuman yang semaksimum kepada penjenayah jalan raya. Ini isi utamanya. Kemudian ini yang umumnya. Okey, tukar ya, deduktif dan juga induktif. Okey, kemudian yang keempat ialah retorik pemujukan. Okey, pemujukan juga dikenali sebagai retorik pengaruhan. Okey. Biasanya memujuk, pernah kan anda pernah memujuk seseorang ataupun seseorang anda pernah dipujuk oleh seseorang, memujuk dan dipujuk, mesti pernah kan? Okey, kawan-kawan pujuk, jomlah ambil kelas bahasa Melayu ilmiah. Jomlah, best ni, seronok ni, tak ada exam, tak ada final. Jom. Itu pemujukan jugalah sehingga anda tertarik untuk ambil kursus ini. Kalau kawan dah bagi tahu, jom ambil kursus bahasa Melayu ilmiah, anda tak rasa nak ambil. Jadi mungkin retorik kawan anda tu tak menjadi, tak berkesanlah kepada anda. Okey, itu pemujukan. Mementingkan kehalusan bahasa, okey, mementingkan penggunaan bahasa yang halus, yang menimbulkan yang memberi pengaruh lah kepada orang tu kan. Okey, menyelitkan unsur psikologi, perbandingan kebaikan keburukan supaya orang dipujuk, setuju dengan cara yang dibukakan. Okey, contohnya nak ambil kursus bahasa Melayu ilmiah. Jomlah ambil kursus bahasa Melayu ilmiah. Ni dapat A, nanti dapat A. Senang je bahasa Melayu ni. Itu unsur psikologinya. Kata senang kan? Senang je bahasa Melayu ni, boleh dapat A. Kan kita dah belajar dulu. Dah satu lagi dah belajar bahasa Melayu. Lepas tu kita selitkan perbandingan kebaikan dan keburukan. Kalau tak ambil nanti, kalau nak ambil subjek lain lagi susah. Lagi susah. Subjek ni lagi senang bahasa Melayu. Takkan tak boleh nak skor. Kan? Kita bandingkan subjek bahasa Melayu dengan subjek lain pula. Nyatakan kebaikan keburukan. Kalau ambil bahasa Melayu ni, mungkin kita boleh cakap dengan guna bahasa Melayu standard. Mungkin kita boleh tulis karangan ke sikit-sikit. Jomlah ambil. Okay, jadi benda tu yang diselitkan dalam pemujukan. Okay, sama juga nak pujuk orang supaya menerima kita kan. Terimalah saya. Biasa dalam kelas ni saya tanya macam-macam juga yang keluar ni. Macam mana anda memujuk orang supaya menerima anda? Macam-macam lah cara kan. Okey, retorik pemujukan menggunakan kata-kata yang manis. Gaya yang menarik, janji tertentu. Okey, biasa digunakan dalam iklan. Iklan produk-produk ni kan sekarang ni kan, aku putih, barulah putih kan. Macam-macam lah ada dengan gaya menarik, dengan janji yang tertentu. Banyak kan sekarang ni dalam iklan-iklan kan. Okey, kemudian pemujukan juga menggunakan bahasa pujukan untuk mempengaruhi pemikiran orang. Okey, penulis menggunakan bahasa yang menarik, okey, mampu mempengaruhi pemikiran, keyakinan dan pandangan pembaca. Okey, antara ciri pemujukan memainkan emosi. Ini emosi. Biasa kalau ini biasalah gadis-gadis kan pernah pergi ke Watson ke Guardian ke ataupun kedai-kedai kecantikan ke, biasanya ada orang yang
yang apa dia kata, yang mencuba produk itu ke atas muka kita, ke atas kulit kita. Contohnya dia calik lotion sikit kan. Tengok ni dah putih dah. Sebelum ni hitam. Dia kan dah putih tu, dia bermain dengan emosi. Kita jadi suka lah kan tengok benda tu. Oh ya, ya. Jadi itu yang buatkan kita lebih tertarik dengan apa ni, dengan produk yang ditunjukkan itulah. Okey. Bahasa yang digunakan bersifat lembut dan memujuk, menarik perhatian pembaca, tidak menyentuh perasaan secara kasar tetapi lembut dan mempengaruhi. Dia tak adalah dia mencaci kita, buruknya kulit menggerutu, cuba guna lotion ni. Tak adalah sampai tahap macam tu, tapi dia nak bagi tahu itu sebenarnya, tapi dia menggunakan kehalusan bahasa. Tengok kulit ni nampak nampak macam kusam, nampak macam kasar. Cuba guna produk ni. Okey, cuma dia bagi tahu, buruknya kulit kau. Tapi tak adalah dia bagi secara terus. Itu orang yang mahir dalam retorik pemujukan kan. Okey, pemujukan dibahagikan kepada dua, iaitu pemujukan rasional dan tak rasional. Pemujukan rasional ni ialah penghujah, sama dengan penghujah tadi kan. Pemujukan rasional tadi saya dah tunjuk tadi. Pemujukan rasional ini sama dengan penghujahan. Kena ada bukti, data, saranan dan sebagainya. Tapi kalau pemujukan tak rasional ini kadang-kadang tak ada bukti pun orang boleh terima. Okey, digunakan untuk mengubah fikiran. Pemujukan tak rasional lah. Okey, saya tak nak fokus lah pemujukan rasional sebab dah bincang tadi kan. Penghujahan sama dengan penghujahan. Okey, jadi pemujukan tak rasional ini digunakan untuk mengubah fikiran, kepercayaan dan juga perlakuan pembaca. Okey, menggunakan penaklukan proses minda untuk mengubah fikiran. Okey, maaf. Ini penghujahan. Okey, ini semua ni ialah tentang penghujahan ataupun pemujukan tak rasional. Jadi saya tak nak sentuh lah sebab kita dah bincang tadi kan. Penghujahan. Jadi penghujahan sama dengan pemujukan rasional. Okey, jadi kita nak fokus pemujukan tak rasional. Okey, pemujukan tak rasional dikenali juga sebagai pemujukan beremotif. Okey, beremosi lah, bermain dengan emosi kita. Tak kira lah emosi yang kelakar ke, yang sedih ke, yang mengiyakan ke dan sebagainya lah. 3 bentuk pemujukan beremotif. Yang pertama, satira. Pemujukan satira dengan cara membodoh-bodohkan atau mengejek sesuatu ataupun seseorang. Macam saya kata tadilah, kulit tu nampak kasar lah. Kulit tu nampak nampak macam dah umur 50-an, 60-an dah, tak sesuai dengan umur. Itu tu dia membodoh-bodoh, dia mengejek-ejek kita sebenarnya. Dalam hati dia kata, buruknya kulit. Dia nak bagi tahu itu tetapi dengan bahasa yang lain, tapi dia seolah-olah mempermainkan kita. Saya kadang-kadang geram. Ini biasa dalam kempen politik pun ada ni. Kalau kita kaji, kalau dalam kempen produk kecantikan pun ada. Okay. Tengok perut buncit macam orang baru lepas bersalin je. Cuba guna produk ni. Itu membodoh-bodoh mengejek-ejek seseorang lah. Itu kita panggil pemujukan satira. Kan banyak contoh sebenarnya ni. Okey, kemudian yang kedua ialah pemujukan ideologi. Okey, ideologi ni menunjukkan emosi yang lebih tinggi mulia seperti cinta negara, hormat maruah diri, ingin mencapai kecemerlangan, kemudian pembacaan pujian dan jasa tokoh dalam sesuatu majlis. Ideologi ni benda yang positif sikit lah. Macam contohnya dalam majlis persaraan guru besar sekolah kita contohnya, ataupun majlis persaraan pengetua, kita baca kan biodata dia, sumbangan beliau seorang yang ni. Jadi itu menimbulkan emosi yang kita rasa sangat menghargai dia, mengenang dia sebagai orang yang pernah berjasa kepada kita lah. Itu pemujukan ideologi. Selain itu juga perasaan cinta negara. Biasa dalam teks ucapan sempena kemerdekaan, teks ucapan Perdana Menteri sempena kemerdekaan, marilah kita sama-sama menyemaikan rasa cinta dan sayang kepada negara. Itu salah satu contoh pemujukan ideologi lah. Nak pujuk kita supaya cinta negara dengan nilai-nilai yang positif. Okey, itu pemujukan ideologi. Yang ketiga ialah pemujukan patos. Pemujukan patos ni untuk mencetuskan rasa kasihan, simpati supaya pihak sasaran memberi sokongan. Maksudnya, pernah tengok rancangan Bersamamu TV3 sekarang ni kat rumah kan? Cuba nanti kat Tok Celak saya Bersamamu hari Ahad ke hari Sabtu.
ke hari Jumaat 4:30 petang ke, tak silap. Tengok bahasa-bahasa yang digunakan. Tidakkah bertahun lamanya Hajah Kalsum hidup dalam kesempitan tanpa bantuan untuk menimbulkan rasa simpati orang. Itu pemujukan patos, rasa kasihan supaya kita yang menonton rancangan itu rasa kasihan kepada orang itulah. Okey, contoh. Okey, ini yang merujuk pada pemujukan tak rasional sebab dia berkait dengan emosi ya, emosi. Sama ada rasa takut, rasa benci. Okey, kalau rasa takut, dalam kelas ni pun saya suruh pelajar baca seorang-seorang sebab kita nak dengar kan macam mana cara dia sampaikan. Okey, jikalau adik tidak mahu mandi, nanti anjing gila datang menggigit punggung adik. Okey, kalau adik rasa takut, maksudnya pemujukan kita tu berjaya. Kalau adik duk tergelak-gelak je bila kita cakap macam ni, dia tergelak-gelak je, maksudnya pemujukan kita tu tidak berjaya, tidak menimbulkan rasa takut pada dia lah. Okey. Jikalau adik duduk atas bantal, nanti tumbuh bisul. Takut tak adik-adik? Kalau adik-adik tak takut, tak menjadilah. Jadi kena guna cara sambil memegang rotan ke guna ayat ini. Okey. Kemudian untuk rasa benci. Okey, kita semua mesti membantah rancangan itu. Jalan raya itu dibina melalui tanah milik kita. Tidakkah sakit hati kita melihat orang lain senang-senang lalu di situ setiap masa? Sedangkan tanah itu milik kita. Ini nak menghasutlah. Okay, nak menimbulkan rasa benci. Okay, macam-macam lah ada perasaan. Okey, ini contoh pemujukan patos tadi. Okey, dalam Bersamamu TV3 tu. Okey, siapa tidak simpati melihat sekumpulan manusia yang serba kekurangan? Hati keluarga mana yang tidak luka melihat darah daging berlainan daripada anak-anak orang lain? Siapa yang tidak hampa dilahirkan tidak sempurna? Semua manusia ingin dilahirkan sempurna sebagaimana sempurnanya kejadian Nabi Yusuf AS yang menjadi kegilaan dan pujaan sesiapa sahaja yang memandang. Semua akan bertanya, kenapa mereka dilahirkan sedemikian rupa? Adakah ia daripada kesilapan ibu bapa yang melahirkan mereka? Ini biasa dimiliki oleh para retorik ini biasanya dimiliki oleh siapa-siapa nak jadi wartawan lah. Nak jadi wartawan Bersamamu TV3, nak jadi apa-apa ni. Banyak program-program yang menggunakan pemujukan patos ni. Saya suka juga dengar kan kalau wartawan yang ni. Kalau dulu-dulu saya sangat suka dengan pembaca TV3 tu Nur Farahing Jamsari. Sangat bagus penggunaan bahasanya, lontaran gaya bahasanya sangat menarik lah. Okey, jadi ini pemujukan patos. Kalau dalam kelas ni saya suruh seorang-seorang baca ni, seronok juga dengar macam-macam gaya bahasa lah ada. Ada yang macam betul-betul wartawan, sedap je dengar. Dan saya percaya dalam kelas ni sebenarnya ada ni yang berkemahiran, berbakat kan. Okey. Okey, yang kelima khutbah. Okey, khutbah ni biasa kan dengar khutbah Jumaat ke, khutbah hari raya ke, ataupun soal jawab agama, tanyalah ustaz, forum perdana hal ehwal Islam. Itu menggunakan retorik khutbah lah. Okey. Pelajaran agama dalam Astro Oasis tu ke kan. Itu semua menggunakan retorik khutbah. Tak semestinya dengar khutbah saja. Apa-apa ceramah agama, soal jawab agama, pelajaran agama melalui radio televisyen menggunakan menggunakan retorik khutbah. Okey, mesti disampaikan oleh orang yang arif dalam hal agama lah. Okey, itu retorik khutbah. Okey, yang keenam yang terakhir ialah retorik pemerian. Okey, pemerian ataupun penerangan. Okey, pemerian adalah retorik yang melukiskan sesuatu peristiwa dengan kata-kata sehingga pembaca dapat menggambar apa berlaku. Disebut pelukisan. Iaitu penulis berusaha melukiskan sesuatu melalui perkataan. Okey, yang senang kat sini, anda pernah beli kan? Mesti pernah beli telefon ke, pernah beli komputer, peti sejuk ke, pernah beli mesin basuh. Biasanya dalam kotak itu ada disertakan dengan manual pengguna. Betul tak manual pengguna itu? Jadi manual pengguna itulah salah satu contoh retorik pemberian. Okay. Sebab apa? Sebab dalam manual pengguna itu, dia bukan sahaja menerangkan tetapi ada gambaran, ada lukisan kat situ. Okay, kalau kita beli telefon. Okay, beli telefon.
Dia tunjuklah butang ni untuk apa. Apa ni, fungsi bahagian tepi ni untuk apa, fungsi bahagian tengah ni untuk apa. Dia siap lukis lagi. Itu retorik pemberian, bukan sekadar menyatakan sahaja tetapi juga disertakan dengan lukisan. Alamak, dia dah keluar dah. End meeting warning, you are the only participant in this meeting. The meeting will automatically end. Okay. Jadi kita akan sambung lepas ni retorik pemberian. Okey, saya akan sambung dengan retorik pemberian lepas ni. Okey, kita jumpa lepas ni ya. Saya tamatkan dulu di sini. Okey.